apa dia orang dah buat dengan Ara. Ara, I datang sini sebab I nak terangkan pada you. I takut you salah faham. Percayalah ke, Ra? Cik Malik, sebenarnya kita orang ni ikut arahan dia je. Ara, akak tak ada niat pun tahu. Tak ada niat konon. Menangis. Menangis ke? Engkau dah buat orang wahara satu rumah, ini nyari-nyari nak bercerai-berai suami isteri? Tak ada niat. Aku memang dah geram lama dengan kau ni. Ni nampak? Ruby. Dah. Sekejap. Apa ni? Ara tak faham. Ara, dengar cakap I. Okey? Listen to me. Ini semua bukan I yang buat. I tak terfikir pun. Ni, dua ekor ni rancang. Bukan I. Percayalah. Sedap mulut engkau je. Cik Malik, sebenarnya dia punya plan. Kita orang dapat duit je. Betul? Ni, dia ni nak Rian dengan Ara bercerai. Dah ada bayar. Kita ikut je lah. Ara, okay, fine. But you listen to me, Ara. Okay? Niat I sangat baik. Itu dia tadi sedutan drama daripada Ryan Aralin tentang ini situasi yang mungkin berlaku banyak dalam kalangan masyarakat kita. Bagaimana kadang-kadang kita ni bertindak dengan menyalahkan keadaan ataupun individu apabila berlakunya sesuatu perkara. Ini nak kita kongsikan bersama dengan dua panelis kita yang dah pun bersama dengan kita ketika ini, Syira. Ya, di sebelah kiri Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanannya pula adalah Rina Diana Lailer. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Makin hari makin berseri tengok Rina. Terima kasih. Okey, kita nak mulakan topik perbincangan hari ini tentang kenapa suka menuding jari. Okey, Cik Zaid, kalau kita cakap tentang menuding jari ini ataupun dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita fahami, menyalahkan orang lain. Betul Cik Zaid Apa yang perlu kita faham tentang keadaan dan juga situasi ini kerana ia berlaku dalam kalangan masyarakat kita bukan bila kita dah dewasa. Tapi kadang-kadang dia berlaku daripada zaman kecil-kecil lagi. Budak menangis, anak menangis, mak dia akan salah, pukul meja tu, kena terantuk meja, disalahkan meja dan sebagainya. Bagaimana kita nak melihat situasi sebegini? Betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Bila saya tengok topik ni, memang rasa best topik ni sebab ini dah jadi budaya. Kan ke dalam bukan kata bangsa Melayu sajalah. Tapi dalam bangsa Melayu orang tua-tua kita dah ada budaya ni dipanggil apa? Bangau bangau. Kan zaman kecil dulu kan. Betul lagu tu. Lagu tu kan. Saya tak ingat turutan dia macam mana tapi kan dia blaming. Betul tak? Dia tuduh bangau-bangau kenapa engkau kurus? Tu dia jawab. Jawab sampai salah akhir sekali salah siapa salah ikan tak mau timbul. Last sekali hujan tak mau turun, katak tak mau makan, dia panjang cerita dia. Padahalnya itu seolah-olah cuba melepaskan diri dari tanggungjawab dia. Mungkin dia malas cari makan sebab tu dia kurus kan. Tapi itulah hakikatnya manusia ni lebih sedap dan lebih seronok kalau ni salah orang lain. Jadi seolah-olah kita ni okey je, kita ni tak ada masalah, kita buat dari terbaik tapi tak dapat, itu salah dia orang lah. Saya namakan budaya ni sebagai budaya bangau, budaya bangau. Dan yang kedua, ia melambangkan kekurangan satu A dalam kehidupan kita. Kita duk kejar banyak A, baru keluar result SPM, ada sampai berapa 9, 11 A kan. Tapi A ni yang kurang, kalau A ni kurang, kehidupan kita mungkin tak cemerlang mana. A ni ialah accountability. Accountability maksud tanggungjawab. Kalau salah apa-apa pun, tengok kita dulu. Macam tuding jari tu kan, kata tajuk kita menuding jari, cuba buat macam ni. Satu tunjuk ke depan, 4 dekat kita. automatik 4 atau 3, skor 3 tunjuk kan? kita. Itu peringatan lah kepada kita bahawa menuding jari tu cek dulu sebelum cepat sangat buat. Sebelum menuding jari, ada satu A yang kita kurang, accountability tadi. Okey, baik. Saya kira kan semua orang pernah berada dalam situasi sama ada dipersalahkan atau kita menyalahkan. Macam Fiza kata tadi, kita boleh salahkan situasi, kita boleh salahkan keadaan, kita boleh salahkan orang lain. Untuk Rina sendiri, mungkin ada pengalaman yang boleh dikongsi tentang perkara ini. Okey, of course kita juga pernah dipersalahkan. Tapi macam Rina, better bila Rina dengar macam tu, kadang-kadang kita muhasabah diri kita sendiri. Kadang-kadang contoh macam pengalaman Rina sendiri, kadang-kadang kita lambat pergi syuting kan, contoh. And then
kalau macam director, kenapa lambat? So instead of kita nak cakap, kita bangun lambat, kita cakap, oh semalam syuting. Oh semalam syuting sampai 3-4 pagi sebab tu lambat. Tapi macam kadang-kadang kita sedar je, oh bila kita dah masuk dalam industri ni mestilah kita dah biasa dah. Kita kena manage time sebenarnya sepatutnya. Tapi as time goes by, dulu memang Rina suka salahkan orang lain. Tapi sekarang ni Rina rasa macam tak salah untuk kita meminta maaf dan mengaku salah sendiri. So Rina rasa benda tu reflect balik kat diri Rina sendiri. So sekarang ni kalau buat apa-apa salah ke, apa-apa sajalah, Rina akan macam, okey minta maaf, bangun lambat. Jadi kadang-kadang bila kita dapat balik reaksi daripada orang yang dengar tu pun, instead of rasa macam nak marah kita, dia rasa macam, oh okey budak ni jujur, okey. Dan jangan buat lagi. Accountability. Dan saya suka juga apabila Rina katakan dulu dan sekarang. Ini juga melihat ada proses di situ, Cik Said. Proses kematangan, proses bila kita menjadi lebih dewasa, kita mungkin akan berfikir dengan lebih matang dan juga lebih mendalam. Apa orang putih kata consequences je lah kan, apa kesan-kesannya, akibatnya yang berlaku kalau kita memberi alasan atau kita menuding jari dan apa yang berlaku dan sebagainya. Berbalik kepada apa yang Encik Zaid katakan tadi tentang budaya. Kita kembali kepada zaman kita kanak-kanak dahulu. Adakah bila kita cakap tentang budaya ini, macam ibu bapa ni cerminan kepada anak-anak, adakah sebenarnya apa yang ditonjolkan, apa yang dititik beratkan, apa yang diajar oleh ibu bapa ini juga menjadikan anak itu mempunyai sikap sebegitu? Betul, sangat-sangat setuju. Malah saya banyak interaksi dengan parent juga, ibu bapa. Saya selalu ingatkan mereka dan termasuk diri saya sendirilah. Anak-anak dia tak dengar apa kita cakap, tapi dia akan ikut apa kita buat. Kalau ibu bapa cepat sangat menyalahkan anak, ni semua salah awak lah ni. Tengok tu, tengok ni, dia macam ibu bapa tu ni macam sepak batu pun kadang-kadang dia salahkan budak tu, salahkan batu, salahkan budak tu, salahkan sekolah, macam-macam. Jadi anak-anak ni dia terbudaya dengan tak ada tanggungjawab ni, ni semua salah orang lain, dia tak ada apa-apa. Jadi benda ni jadi budaya lah. Dan kalau kita tengok, betul lah Fiza cakap tadi, kanak-kanak ni satu benda yang ibu bapa kena ingat, dia akan belajar cara dia hidup. Macam saya pernah, kerana saya tulis macam poem jugalah, dia bertajuk jika kanak-kanak selalu di ... Jika kanak-kanak selalu dimarah, dia akan jadi pemarah. Jika kanak-kanak selalu diherdik, dia akan besar jadi mengkritik, dia suka kritik. Dan kalau budaya ni, jika kanak-kanak selalu dituduh kan, salah tu salah ni, dia akan mudah mengeluh. Dan jika dia selalu dipersalah, asyik-asyik dipersalah, dia akan berjiwa lemah. Macam tu. Jadi dia membesar tu dengan keadaan, betul lah sampai Rina go through. Mungkin masa kita tak matang, kita rasa ni semua salah orang. Tapi bila kita baguslah, kita ada kematangan lah, proses kematangan tu, kita mula mengambil tanggungjawab. Ya, mungkin traffic jam, mungkin cuaca tak betul, tak bagus kan. Tapi kita masih boleh kawal diri kita kan. Keluarlah awal sikit, bangun awal sikit, taruhlah 3 alarm kalau susah bangun pagi. Maafkan saya nak mencelah sedikit. Kalau kita bercakap tentang konteks sebegini, kadang-kadang dalam konteks adik-beradik pun, ibu bapa, kalau ada anak tunggal ni, mungkin tak ada siapalah nak dipersalahkan. Tapi kadang-kadang kalau ada adik-beradik yang ramai dan sebagainya kan. Contoh kadang-kadang, ini mungkin pengalaman diri sendiri, kita juga pernah mengalami pengalaman yang sama kan. Kita yang buat silap, tapi nanti kita akan tuding jari, kita akan salahkan abang kita lah, kakak kita yang buat lah. Ataupun kadang-kadang ibu bapa kita pun, kalau kadang-kadang, yelah, ibu bapa memang sayang semua anak, tapi mungkin dia lebih sikit kadang-kadang. Favoritism. Jadi dia akan tetap salahkan yang tak salah tu. Dia akan automatik kan. Ya, betul. Pertama sekali, kalau saya celah sikit kan, favoritism tu memang wujud. Jangan kita kata, saya tak ada favoritism. Semua orang ada. Tuhan dah buat macam tu. Cuma tinggal lagi cara kita kawal aja. Dan kalau favoritism tu, anak yang kita tak suka tu lah yang akan selalu kena tuduh. Itu kesian budak tu. Itu yang jadi lemah tu. Betul. Rina mengangguk. Tak adalah Rina cakap, I bukanlah anak yang dia tak favourite tu. Tapi sebab Rina sulung. Jadi selalunya anak-anak sulung kat luar sana mungkin boleh relate dengan Rina. Memang selalu anak sulung yang kena. Contohnya macam adik Rina kecil-kecil dulu main, adik dia lelaki main bersepah. So I yang kena marah because I kata, kakak kenapa tak kemas? Apa semua? Kakak yang kena. Tapi adik yang main bersepah-sepahkan mainan tu, kita pula kena marah sebab kita tak kemas. Tapi selalu anak sulung kau kena macam tu. Tapi masa kita bincang topik ini, memang rakan-rakan yang anak sulung memang cakap macam tu. Ya, saya setuju sebab saya anak bongsu. Saya anak bongsu, saya ada 2 abang. Anak bongsu selalu jadi Abang favourite. Izzul dengan Abang Izzat yang buat. Saya menang kat saya. Tapi saya kirakan situasi menuding jari ini juga boleh menjejaskan sesuatu, betul, hubungan adik
adik-beradik mungkin kalau kita dah besar, masa kita kecil dulu mungkin kita gaduh manja-manja. Kalau kita dah besar boleh jadi kepada satu perbalahan. Dalam organisasi juga mungkin boleh menjejaskan hubungan kita antara kita dan majikan kita dan juga rakan sekerja. Rina sendiri berada dalam satu industri yang memerlukan, saya rasa, masa yang tepat untuk datang ke lokasi dan sebagainya. Adakah Rina melihat sikap sebegini menjejaskan sesuatu kumpulan itu sendiri? Maksudnya kita salahkan orang lain tapi kita punya hubungan dengan orang tu boleh jadi terjejas sebabkan sikap tak puas hati. Ya, betul. Benda tu pun boleh menjejaskan hubungan tu sendiri sebab yelah kadang-kadang kita tahu perkara yang sebenar. Kalau kita sendiri pun, contohlah bukan dia yang tuduh kita ke atau apa pun, contoh kawan kita yang lambat kan. Bila kita dengar dia cakap dengan director, kita tahu hakikatnya alah. Kau tadi pergi dating kan sebenarnya. Tapi lama-lama benda tu jadi macam kita hilang kepercayaan dekat kawan kita sendiri. Contoh next bila kita nak keluarkan dia salah ke orang lain, kita dah tahu dah, oh kau mesti kejap lagi salah ke orang lain. So kepercayaan tu pun sebenarnya hilang walaupun kita kawan. So dia jejaskan hubungan tu juga sendiri. Bukan setakat boleh gaduh antara macam kita je gaduh, kawan pun boleh hilang kepercayaan tu sendiri. Dia kena berbalik kepada accountability dan ini juga berbalik kepada kadang-kadang ada individu tu dia merasakan macam dia je nak menang, dia je betul. Walaupun kadang-kadang kesalahan tu dekat diri dia. Tapi dia merasakan macam yang salah tu keadaan, yang salah tu rakan sekerja, yang salah itu majikan. Ada juga orang yang bersikap sebegitu. Betul. Dia sebab accountability ni satu benda yang susah nak dia tak selesa. Siapa nak mengaku salah kan? Tapi kalau kita tengok benda ni dah berpunca kepada integriti. Isu integriti kalau kita negara kita kadang-kadang ada masalah integriti kan, dia bermula daripada accountability. Dia bermula macam Fiza sebut tadi, daripada anak kecil. Ibu bapa yang kalau garang sangat, asyik-asyik nak marah anak macam tadi kan. Anak tu dia akan belajar blame orang. Kata dia akan belajar menipu. Dia nak selamatkan diri dia sebab garang sangat. Ibu bapa silap bukan kata mulut je, tangan pun naik sekali kan. Pukul dan sebagainya. Jadi anak tu dia self defense lah. Dia akan sama ada dia blame orang lain dan walaupun dia yang buat, dia secara tak langsung telah belajar menipu. Dan orang tua kita selalu pesan siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Penting benda ni, saya selalu bagi tahu parents sebab dia menghilangkan sifat tanggungjawab. Dia tipu sekali dia lepas. Tipu 2 kali dia rasa lepas. Lama-lama dia rasa dah tak rasa apa-apa dah tipu. Lama-lama dia mula mencuri. Mula-mula curi duit orang, lepas tu curi duit syarikat, lepas tu curi duit whatever lah. Dia dah tak rasa apa-apa dah, tak ada rasa bersalah. Jadi inilah akibat dia lah, consequence dia selain macam Syira pada sebut tadi kan, akibat kepada organisasi, akibat kepada keluarga besar akibat dia. Impaknya besar. Betul. Okey, baik. Kita nak raikan rakan-rakan kita di Facebook pendapat-pendapat mereka daripada Amin Nuruddin. Katanya tak perlu salahkan orang lain. 1 jari kita tunding pada orang lain, 3 jari akan kembali menyalahkan diri sendiri. Muhasabah diri, cari dan baiki kekurangan diri sendiri dahulu sebelum salahkan orang lain. Betul. Dan ini daripada Raziah Z. Dia kata, saya tak suka sesuatu perkara tu suka menyalahkan orang lain. Cari kesilapan diri sendiri kerana bila kita suka mencari kesilapan orang, kita tak akan nampak kesilapan diri kita. Lepas tu buat orang benci pada kita. Ingat tu, buruk padanya bila ini berlaku. Ini yang tadi kita dah kongsi juga kan. Mungkin Rina juga boleh kongsikan. Kadang-kadang bila dalam keadaan atau situasi sebegini, kita tersepit kadang-kadang. Ni orang kata di luar mati mak dan mati bapa. Nak menjaga persahabatan, nak menjaga hati dan perasaan orang di sekeliling. Ini mungkin dalam berlaku dalam organisasi di tempat kerja. Dia boleh berlaku dalam kalangan kawan-kawan ataupun dalam kalangan adik-beradik dan juga keluarga. Bagaimana Rina melihat perkara ini susah? Nak terus terang ke ataupun sini macam mana? Bagi Rina mungkin kalau kita terus terang macam Kak Fiza cakap tadi itulah kan. Rasa macam bersalah pula kan. Jadi Rina rasa kalau Rina sendirilah pendapat Rina kan, sebab Rina bukanlah jenis orang yang berani nak stand up juga. So mungkin Rina biarkan je dulu. Mungkin pengalaman akan mengajar dia sendiri. Ataupun mungkin kita jauhkan daripada orang-orang macam ni. Mungkin kita tinggalkan kesan dekat dia dengan cara begitu. Mungkin lama-lama dia akan perasan sendiri. Kenapa ramai orang dah tak nak suka kawan dengan aku? Ke apa kan? Mungkin benda tu akan mengajar dia in the future. Orang kata silent treatment lah ni. Ada pengalaman kan? Silent ke very loud treatment ke sama je. Dia either or lah kan. Ya, either or. Sebab kadang-kadang ada orang ni kita dah bagi hint-hint dia tak faham pula kan. Betul. Terpaksalah kita lakukan sebegitu ya.